Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 29 Mei 2023 bersama saya Nadine Nordin. Menyebarkan berita palsu dan maklumat tidak tepat merupakan kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan jika dapati bersalah, anda berdepan hukuman saman tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Kini tersebar di media sosial berkenaan Menteri KPKM menawarkan skim pelaburan patuh syariah. Benarkah maklumat ini? Ayuh kita membuat semakan terlebih dahulu. Menurut kenyataan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu tidak pernah memberi izin kepada mana-mana pihak untuk gambar beliau digunakan dalam sebarang promosi skim pelaburan patuh syariah. Justeru penyalahgunaan ini perlu dihentikan segera. Pejabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM juga telah membuat laporan kepada pihak SKMM berhubung perkara ini. Mohon masyarakat menghentikan penyebaran maklumat palsu ini di media sosial sebelum anda dikenakan tindakan undang-undang. Penyebaran berita palsu yang sama namun melibatkan pihak yang berbeza. Untuk makluman, Ketua Setiausaha MITI tidak pernah terlibat dengan mana-mana skim pelaburan patuh syariah. Menurut kenyataan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI ingin menegaskan bahawa Yang Berbahagia Datuk Seri Isham Ishak, Ketua Setiausaha MITI tidak terlibat dengan mana-mana skim pelaburan. Jangan percaya pada tawaran pelaburan tersebut kerana ini mungkin adalah taktik skamer untuk mencuri maklumat peribadi anda dan perbankan anda. Ya, ini adalah benar. Sosis jenama Arabiki mengandungi daging babi. Namun, ia telah dijenamakan semula dan produk hanya dijual di Singapura. Ini adalah hasil semakan daripada pihak MyCheck Malaysia. Hasil semakan MyCheck tular mesej bergambar yang telah dikongsikan dalam kumpulan-kumpulan ataupun grup aplikasi WhatsApp mengenai sebuah jenama sosis iaitu Arabiki sosis yang dikatakan mengandungi daging babi. Gambar yang dikongsi adalah tangkap layar daripada sebuah akaun Facebook. Dikatakan perkataan Arabiki itu akan membuat pengguna Muslim beranggapan sosis jenama tersebut adalah produk daripada Arab dan halal untuk dimakan. MyCheck turut menemukan kenyataan daripada syarikat NTUC FairPrice di Facebook rasmi mereka berhubung isu ini. Nama sosis itu, syarikat tersebut menjelaskan perkataan Arabiki adalah daripada bahasa Jepun yang bermaksud dikisar kasar. MyCheck mengklasifikasikan bahawa dakwaan sosis Arabiki sosis mengandungi daging babi adalah benar. Namun produk itu yang berasal daripada Singapura hanya dipasarkan di republik itu sahaja. Bahkan pada tahun 2022, syarikat yang mengeluarkan sosis tersebut juga telah menukar sepenuhnya nama produk dengan meletakkan perkataan pork atau babi bagi mengelakkan kekeliruan ramai. Pesan MyCheck berhentilah menyebarkan tangkap layar mengenai pembukusan lama produk tersebut kerana ia hanya mencetuskan salah faham dan kebimbangan masyarakat Islam. Pewarna makanan tiruan penyebab kanak-kanak hyperaktif. Adakah benar? Tiada bukti kukuh sahkan dakwaan ini. Tular dakwaan menyatakan penggunaan pewarna tiruan dalam makanan akan menyebabkan kanak-kanak menjadi hyperaktif. Kajian dilakukan pelbagai pihak di luar negara mendapati wujud perbezaan pandangan mengenai isu tersebut. Ada pihak yang mendakwa pengambilan pewarna tiruan dalam makanan menjadi punca kanak-kanak menjadi hyperaktif dan ada yang mengeluarkan kenyataan sebaliknya. Tiada sebab khusus berlakunya masalah ADHD, namun terdapat beberapa faktor yang dipercayai menjadi penyumbang seperti persekitaran, genetik, pemakanan dan sosial. Berdasarkan kajian, 9 hingga 20% daripada varian adalah mereka yang mempunyai simptom-simptom ADHD yang dicetuskan oleh faktor persekitaran seperti terdedah kepada asap rokok, alkohol atau terdedah kepada plumbum. MyCheck mengklasifikasikan dakwaan ini
adalah bercampur kerana ada pihak yang mendakwa pengambilan pewarna tiruan dalam makanan menjadi punca kanak-kanak menjadi hyperaktif dan ada yang mengeluarkan kenyataan sebaliknya. MyCheck berpandangan ramai pihak yang melakukan kajian dalam isu ini gagal mencari punca sebenar kaitan atau hubung kait di antara pewarna tiruan dalam makanan dengan kanak-kanak yang mengalami masalah hyperaktif atau ADHD. Bagaimanapun, kebanyakan kajian yang dijalankan di luar negara mempunyai satu persamaan, iaitu penggunaan pewarna tiruan dalam makanan atau minuman jelas membawa kemudaratan kepada tubuh badan berbanding pewarna semula jadi. Program khas Program Pembangunan Usahawan Siswazah PPUS tekun menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan siswazah yang telah menamatkan pengajian ataupun yang telah bekerja dan berminat untuk memulakan perniagaan tetapi kekurangan modal. Syarat kelayakan asas untuk program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman tekun sedia ada. Manakala syarat kelayakan tambahan adalah mempunyai diploma, ijazah atau ijazah lanjutan dan tempoh sah laku 10 tahun. Maklumat pinjaman adalah seperti berikut, iaitu jumlah pinjaman sehingga RM100,000 sahaja, tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun atau 60 bulan, sumbangan tabung pengurusan 4% tahun dan simpanan wajib 5% tahun. Pengambilan makanan yang tinggi gula akan meningkatkan risiko mendapat penyakit kencing manis dan penyakit kardiovaskular. Penyakit kencing manis akan mengakibatkan komplikasi yang melibatkan beberapa organ seperti mata, buah pinggang, saraf dan sebagainya. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk menghadkan pengambilan gula yang berlebihan dalam makanan dan minuman agar kekal sihat. Bagi menjamin masa depan anak muda, syarikat GLC menyediakan 35,000 peluang pekerjaan kerjaya bagi belia, graduan TVET, kumpulan rentan dan veteran. Atas jalinan kerjasama antara Suruhanjaya Security CSC dan Dana Pembangunan Pasaran Modal, program graduan pasaran modal dapat dijalankan dengan peruntukan sebanyak RM30 juta yang bertujuan untuk meningkatkan keboleh pasaran 9,000 orang graduan dalam pasaran modal. Bantuan mobiliti sebanyak RM500 juga disediakan bagi pencari kerja yang mendapat pekerjaan di luar dari negeri bermastautin. Manakala bagi yang melibatkan penghijrahan jarak jauh seperti dari Sabah atau Sarawak ke Semenanjung dan sebaliknya, bantuan sebanyak RM1,000 akan diberikan. Dapatkan maklumat lanjut di laman sawangbajet.mof.gov.my. Berhati-hati dengan panggilan gadis ayu, iaitu panggilan yang mencurigakan. Jika anda telah menjadi mangsa skam, jangan panik. Apa yang perlu anda lakukan? Segera maklumkan kepada bank anda atau hubungi NSRC di talian 997. Anda suka makan tempe? Ada apa dengan tempe? Tempe mengandungi prebiotik, memberikan rasa kenyang, menghalang daripada kembung perut dan cirit-birit, menghalang penyakit dan pelbagai lagi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih berehat seketika. Kembali selepas ini dengan segmen semasa. Pertama, memang dirujuk kepada Kebak Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan Yang-Pertuan Agong memberi pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Pendirian kerajaan hari ini dalam Keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung Tanah Melayu.
Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran, iaitu dalam keputusan hakim ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan theological. Jumlah kenyataan yang berniat jahat dan palsu yang disebarkan melalui SMS ataupun platform media sosial semakin menjadi-jadi. Orang ramai diingatkan supaya jangan dan tidak mudah percaya tanpa menyimak dahulu kesahihan maklumat atau sebelum bertindak memanjangkan mesej berkenaan. Ingat, perbuatan menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial adalah kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, anda boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Pengundian Hari Belia, satu, permintaan supaya pentadbiran MBM dan program-program itu tidak ada kekangan dari segi keuangan. Kita bantu sekadar yang mampu, tetapi oleh kerana memandangkan saudara Izzat Afifi dan rakan-rakan menunjukkan kesungguhan mereka termasuk dalam menjayakan negara madani dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan nilai, dengan ihsan, maka saya setuju supaya diberikan peruntukan RM5 juta setahun untuk Balai Belia Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Seramai 35 anak yatim dan kanak-kanak kurang bernasib baik diberi tajaan berkatan secara percuma melalui program Sunaton. Program Anjuran Tanggungjawab Sosial Korporat Menteri Besar Selangor, MBI itu antara lain bertujuan melatih doktor, penolong pegawai perubatan dan jururawat melakukan khatan dengan cara yang selamat. Ketua MBI, Ahmad Azri Zainal Noor berkata, pengamal perubatan juga akan dilatih melakukan khatan menggunakan 4 teknik berbeza dengan selamat dan mengelakkan komplikasi utama. Tambah Ahmad Azri, kumpulan pengamal perubatan turut akan diambil menjadi sebahagian daripada Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Sukarelawan untuk kanak-kanak kurang bernasib baik di negeri Selangor. Selain itu, program rekrut sukarelawan Bantuan Perubatan Malaysia, program tahunan Sunaton masyarakat di kawasan-kawasan yang memerlukan. Pada Majlis Kemuncak Sambutan Hawana 2023, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1 juta untuk tabung kasih at Hawana 2023. Sementara itu, penerima ditemui memuji usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu komuniti media yang berdepan masalah kewangan. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan meneliti beberapa langkah untuk membantu bekas pengamal media mendapatkan pekerjaan selain bantuan kewangan. Menurut menterinya, Yang Berhormat Fahmi Fadzil, ia termasuk memanfaatkan ekonomi digital dalam meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jelas beliau, kerajaan akan terus mendampingi bekas wartawan, terutama mereka yang menghadapi masalah kesihatan dan kewangan. Bagaimanapun, beliau berkata cadangan itu akan diangkatkan pada mesyuarat kabinet terlebih dahulu sebelum dibawa ke mesyuarat tahunan jawatankuasa bersama peringkat Menteri Malaysia Singapura untuk Iskandar Malaysia JMCIM yang dijangka diadakan pertengahan Julai ini. Terlebih dahulu, pada sesi dialog libat urus, Rafizi dalam ucapannya berkata, Johor akan terus menjadi antara pemacu ekonomi negara terbesar pada masa hadapan.
susulan potensi dan kedudukan strategiknya di rantau ini. Dalam ucapannya, beliau berkata, negara memberi fokus kepada sektor peralihan tenaga Johor adalah berpotensi menjadi penerima manfaat terbesar, terutama dengan kedudukannya bersebelahan Singapura. Malaysia bercadang untuk mewujudkan wilayah ekonomi serantau antara Johor dan Singapura dalam usaha mengukuhkan potensi ekonomi negeri tersebut. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, sudah ada cadangan awal daripada pihak kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan kerajaan Singapura menerusi pertemuan berkala ketiga-tiga pihak, namun belum lagi diangkat sebagai cadangan rasmi. Kementerian Komunikasi dan Digital sekarang dalam fasa akhir menyiapkan draft rang undang-undang RUU penubuhan Majlis Media. Menurut Menteri KKD, iaitu Yang Berhormat Fahmi Fadzil, ia dijangka akan dibentangkan di Parlimen menjelang selewat-lewatnya Mac tahun hadapan. Bercakap di Majlis Perasmian Hari Wartawan Nasional 2023 semalam, penggubalan RUU itu adalah bukti komitmen dan sokongan kerajaan untuk meningkatkan kebebasan media selain membantu pengamal media mendepani cabaran semasa. Dalam pada masa yang sama, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyarankan agar Majlis Media menguruskan edisi Hawana untuk tahun hadapan. Dalam konteks perbincangan yang sama, isu perlindungan hak cipta hasil kerja pengamal media adalah antara perkara yang diberi tumpuan selain menjaga kebajikan golongan berkenaan. Yang Berhormat Fahmi Fadzil menekankan hasil kerja pengamal media telah digunakan tanpa kebenaran termasuk kandungan di media sosial berikutan ledakan teknologi. Selain itu, perkembangan rang undang-undang RUU adalah wajar bagi menuntut syarikat gergasi teknologi seperti Google dan Meta untuk membayar kandungan berita kepada syarikat media tempatan. Beberapa siri perbincangan telah diadakan bersama organisasi media dan pihak kementerian. Isu ini wujud kerana Kanada telah memperkenalkan RUU Akta Berita dalam talian yang bertujuan membantu industri berita yang berdepan krisis penerbitan berita ditutup dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Lagi dalam segmen semasa, Akta bagi menjamin keselamatan sosial pekerja ekonomi gig termasuk sektor e-hailing bagi diwujudkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perbincangan mengenainya sudah diadakan bersama Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Perkara itu akan mengambil masa kerana melibatkan Jabatan Peguam Negara, input daripada beberapa pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO dan persatuan yang terlibat dengan industri e-hailing. Sebanyak RM5 juta diperuntukkan kepada Majlis Belia Malaysia MBM setahun bagi memperkasa golongan muda untuk memacu negara. Ujar Perdana Menteri, peruntukan itu diberikan memandangkan beliau berpuas hati terhadap prestasi yang ditonjolkan dan berharap agar MBM tidak mempunyai masalah kewangan. MBM mempunyai keistimewaan tersendiri kerana mewakili persatuan, kaum dan agama sekaligus boleh mendidik belia mengenai semangat perpaduan. MBM perlu memperincikan laporan mengenai hala 7 menerusi peruntukan yang diumumkan itu dan beliau mahukan dalam tempoh sebulan ini MBM memberikan laporan mengenai rancangan pertubuhan itu bagi menambah keanggotaan para belia. Para belia perlu mempunyai keyakinan, idealisme, berprinsip, menghormati antara satu sama lain dan tolak segala rasuah. Majlis Bandaraya Ipoh MBI bakal melaksanakan kempen tanpa beg plastik dan mengenakan caj penggunaan 20 sen pada Sabtu setiap minggu bermula 1 Jun ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin menyatakan keputusan pelaksanaan kempen itu bertujuan mengurangkan penggunaan beg plastik sekali guna dalam kalangan warga Ipoh, khasnya dan masyarakat Perak amnya demi menjamin kelestarian alam sekitar. 1,378 premis terlibat dalam program berkenaan dan kutipan caj beg plastik itu akan dilaksanakan melalui pengeluaran syarat-syarat tambahan dalam lesen atau permit perniagaan.
Kutipan caj 20 sen yang dikenakan akan diserahkan kepada MBI untuk digunakan bagi melaksanakan program-program kelestarian alam sekitar. Pameran taklimat kepada pelajar sekolah dan masyarakat selain kempen Kitar Semula. Baik, pastikan saya berehat seketika, tapi sebelum itu, hadirin sekalian pastikan anda kurangkan aktiviti fizikal yang lasak di luar rumah kerana sekarang ini musim panas dan juga jerebu. Pastikan anda jaga diri dan minum banyak air masak. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kita kembali di segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Budaya membaca ini budaya Iqra. Budaya Iqra. Maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sepati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Kalau mau jadi manusia dan insan yang disebut karamah insaniah, manusia yang ada nilai, manusia ada akhlak, manusia yang berilmu, mesti mulakan tradisi membaca secara serius. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Inilah maksud negara madani. Kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu dan menetapkan semua dasar pendidikan, ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah dan amanah supaya benar-benar mengangkat martabat dan darjat umat dan negara. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, semangat, nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut pada Islam tetapi cuba menyantuni semua sebagai kaum keluarga yang boleh bersama-sama cara aman dan penuh hikmah mengangkat martabat darjat harakat umat dan bangsa. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan bawakan hebahan perlu diwar-warkan kepada anda untuk anda sertai. Kita mulakan dengan naratif khas pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah Seruan Baitullah 2023 bersama Tuan Anwar Ahmad, Timbalan Pengarah Gerakan Operasi Haji Tanah Air, Lembaga Tabung Haji TH. Pada hari Isnin 29 Mei 2023, 9 malam, anda boleh saksikan di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Juga melalui laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. Untuk berinteraksi, anda boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM. Diteruskan pula, kami war-warkan kepada anda untuk naratif khas pada hari esok, Negeri Sembilan Bersih Muafakat Sejahtera bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan.
pada hari esok 30 Mei 2023 di saluran TV1, saluran berita RTM, MyTV dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan berinteraksi. Bagaimana? Anda boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM. Ini pula adalah Usrati Jannati dengan topik yang dibawa adalah Demi Sayang, Rela Derita. Ayuh kita sama-sama kupas topik ini. Pada 29 Mei iaitu pada hari ini Isnin 6 petang di saluran TV1. Anda boleh saksikan juga di Facebook, saluran YouTube iaitu TV Jakim dan juga RTM Klik dan juga di Facebook TV1. Kita bawakan pula sesi Town Hall Industri Kreatif bersama Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital, siri ketiga Industri Filem. Pada 29 Mei iaitu hari ini Isnin 5.30 petang hingga 11 malam. Dan anda boleh saksikan di tempat-tempat ataupun industri filem yang telah pun dikongsikan iaitu melalui laman sesawang Finas. Sorotan sejarah dan dimensi baharu terlupuk, satu kesenian yang terpinggir. Tarikhnya adalah pada 30 Mei 2023 iaitu pada hari Selasa esok masa 10 pagi di platform Zoom Meeting dan Facebook Live. Penceramah yang dibawa adalah Muhammad Khairul Anwar Rahmat iaitu penyelidik dan penggiat seni. Anda boleh saksikan juga di Facebook Live Muzium Tekstil Negara. Dan juga ini adalah secara Zoom, jadi anda boleh scan kepada QR code yang tertera yang telah pun kami paparkan kepada anda, ataupun untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut anda boleh saksikan di laman sesawang www.museumtekstilnegara.gov.my. Jawatan kosong MyStep Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Syarat permohonan warga negara Malaysia berumur ataupun berusia tidak kurang dari 21 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan mempunyai sekurang-kurangnya sijil pelajaran Malaysia SPM, boleh bekerja di bawah pengawasan yang minimum dan menyiapkan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan. Kemudahan upah dia adalah RM1,700 per bulan dan juga perluasan bagi SPM. Cuti rehat, cuti sakit, cuti rehat dan cuti sakit dikira secara berkadar iaitu prorate berdasarkan tempoh kontrak. Perlindungan sosial, caruman KWSP dan pekeso. Email resume anda berserta gambar berukuran pasport, salinan kad pengenalan dan salinan sijil akademik berkaitan ke alamat emailnya adalah bpsm.sprhq@gmail.com. Hari terbuka Pusat Maklumat Pemakanan sempena Bulan Pemakanan Malaysia peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia 2023 bertarikh 30 Mei 2023 Selasa, masa sesi pertama pada 9 pagi hingga 12.30 hari, sesi kedua 2 petang hingga 4 petang. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi dan ingat Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.